Cara mengenai dengan tema wawancara kita pada pagi ini, iaitu penjagaan kesihatan mulut sekeluarga, adalah bertujuan untuk meningkatkan kesedaran tentang kepentingan kesihatan mulut dan seterusnya memberi maklumat mengenai penjagaan kesihatan mulut sekeluarga. Ya, secara ringkasnya, doktor, apakah sebenarnya kepentingan penjagaan mulut ini perlu untuk kita? Terima kasih. Kesihatan mulut merupakan komponen yang penting dalam tubuh badan kita ni. Ianya juga penting bagi kesihatan keseluruhan badan dan kesejahteraan hidup. Kesihatan mulut dan kesihatan keseluruhan badan mempunyai hubungan yang rapat. Kesihatan mulut hendaklah di tahap yang memuaskan bagi kita memastikan kualiti hidup seharian kita ni juga di tahap yang selesa lah. Kalau kita ni di Brunei ni, doktor, apa masalah kesihatan mulut yang selalunya sering dihadapi? Ia ada dua masalah utama yang dihadapi di kalangan individu di negara kita ni dan juga di luar negara lah. Iaitu masalah karies gigi ataupun orang kita ni buruk gigi. Buruk gigi ya. Buruk gigi, kerosakan gigi tu. Yang keduanya adalah masalah penyakit gusi tu. Penyakit gusi. Ya. Kalau buruk gigi itu nak mengira tu ada kanak-kanak pastilah tu. Orang dewasa pun dah terkecuali je tu. Di semua peringkat umur lah. Peringkat umur. Jadi apa yang penting bagi kita ni untuk menjagakan, memang seperti yang tadi doktor katakan, penjagaan gigi ada sangkut pautnya dengan kesihatan tubuh badan. Yes. Kalau gigi sudah sakit, memang seluruh badan itu rasa sakit lagi. Benar tu. Lain sakit gigi lain kalau gigi. mengidap sakit gigi ya. Pemarah jadinya Sarikan. Jadi pemarah benar. Ditanya sedikit pun marah tu ya. Walaupun yang baik tu. Lelah, tidak sakit untuk gigi tu. Jadi ya doktor, apakah punca utama masalah kesihatan mulut tersebut? Okey. Terdapat beberapa puncanya lah. Tapi dua punca utama yang telah dikenal pasti adalah pembersihan mulut yang kurang efektif dan tabiat pemakanan yang kurang seimbang. Kalau boleh saya huraikan, pemberusan gigi yang kurang efektif disebabkan beberapa perkara lah. Salah satunya adalah teknik pemberusan gigi yang kurang tepat dan kurang teratur. Penting ni. Mesti ada teknik juga, bukannya saja orang apa-apa, mesti ada teknik cara berus gigi ni. Betul. Mesti bertantulah ni orang lah. Kadang doktor, kalau kita lihat kadang ia tah sengsang terbalik lah berus gigi ni. Asal gosok sel-sel. Asal gosok sel-selnya. Mungkin berabutlah. Berabut lah. Ya, seterusnya. Jadi keduanya kadang-kadang keadaan gigi yang orang kurang teratur menyebabkan sukar untuk kita ni membersihkan gigi itu. Ada zig-zag tu kadang-kadang giginya. Yang gigi yang berlapis-lapis. Bersilu dia lagi. Sama gigi yang di belakang, yang gigi bungsu, yang keluarnya setengah saja. So, itu makanan mudah tu. Dia di belakang sekali. Di belakang sekali. Apa perlu dicabut tu doktor? Sekiranya lah ada berlaku perkara tu. Terpulang kepada keadaan gigi itulah. Kalau ia sudah menyusahkan balik-balik kita damam bangkak, kami sarankanlah untuk dikeluarkanlah gigi bungsu itu. Jadinya pemerusan gigi itu kadang-kadang disebabkan juga oleh masalah kemampuan yang terbatas. Seperti kalau kanak-kanak yang umur di bawah 9 tahun, kami sudah kenal pasti kebolehan tangan durang indah berapa lah, belum lagi berapa develop. So perlu bantuan ibu bapa sampai umur durang 9 tahun lah. Dari aspek pemakanan pula, masalah disebabkan oleh beberapa perkara. Yang paling utama makanan dan minuman yang manis ataupun yang mengandungi gula tambahan. Ada juga makanan yang mempunyai gula yang tersembunyi di dalam masakan ataupun seperti sos. And then yang keduanya faktornya adalah kekerapan kita ni makan itu. Makannya. Dan lebih kata orang dangerous sekali kalau makan coklat ni barangkali doktor. Kadang-kadang coklat tu kadang yang melekat di sini tu. Coklat lah yang sticky, like caramel juga kadang-kadang jadinya bersembunyi atas celah-celah gigi tu. Boleh ia melekat kan? Lama ia melekat di dalam gigi tu. Sama kekerapan. Kadang-kadang makan coklat untuk snacking, untuk macam makan di antara waktu makan itu. Sama je tu. Itulah puncanya kadang yang utama. Yang seterusnya bagi kanak-kanak berumur 5 tahun ke bawah,
punca masalah kesihatan mulut ni adalah dari penyusuan botol yang berpanjangan. Oh, ya. Yang masih menyusu botolnya. Kadang ada tu usia anak-anak tu kadang-kadang sampai 4 tahun 5 tahun tu masih juga lagi. Masih, sudah pun susu kemudian putingnya lagi ada melekat tu. Pernah tu puting atau? Pernah ingat dulu, ngingati dulu. Tidak pernah. Baiklah. Baik, doktor, di sini. Kalau tadi disebutkan masalah-masalah tersebut, apa jenis rawatan yang akan diberikan? Okey. Jadi Kementerian Kesihatan melalui Jabatan Perkhidmatan Pergigian telah menyediakan perkhidmatan rawatan di hospital-hospital kerajaan, di klinik-klinik kesihatan di seluruh negara lah. Mungkin hampir ke semua klinik-klinik kesihatan menawarkan rawatan perkhidmatan pergigian sudah masa ni. Antaranya macam rawatan bertampal, kalau anda dapat diselamatkan bercabut, kalau boleh rawatan kanal akar dan juga pembersihan karang gigi. We call it scaling lah. Ya, kalau tadi lihat ya, doktora, pasal penjagaan gigi ni, ya lebih lagi macam kalau orang bercabut ni, memanglah satu daripadanya barangkali ada juga beberapa orang takut ganya melihat jarum atau ganya. Okey. Jadi bercabut kalau sudah kena injek atau 6 rasanya baru dicabut. Tapi kadang-kadang karang gigi, ini yang menyebabkan kadang-kadang pesakit atau orang ganjil kan membuatkan karang gigi. Pasal apa? Sakit. Jadinya mungkin ada kaedah-kaedah yang perlu bagi mereka karang gigi untuk nyorang supaya menahan sakit atau apa. Supaya orang mau membuang karang gigi itu. Okey. Jadinya rawatan membuang karang gigi itu ia boleh dibuat terus. Maksudnya buang saja tanpa menggunakan local anesthetic, iaitu macam panat lah, ubat panat. Artinya injection lah. Injection, yes. Ataupun terpulang pada berapa banyak karang gigi itu. Selalunya kalau karang gigi itu sudah melarat ke dalam gusi, dalam lah, obviously terasa sakit kalau kami cuba mengeluarkan lah. Selalunya bila ia sudah di tahap yang dalam itu, kami akan menawarkan ubat panat lah, supaya panat kawasan itulah. Tapi kalau sudah ubat panat itu diberikan, yang dimasuk ke dalam gusi itu memang dah terasa tu ataupun masih terasa? Selalunya kalau ubat panat itu ia tidak terasa tu kita. Enam rasanya segitu. Macam basah rasanya. Kerasahan bukan basah rasanya mulut tu. Sebenarnya sama itu. Tapi benar di sana, doktor. Kadang-kadang kalau kena beri nama tu, kadang-kadang biasa menggigit lidah ni mah. Kadang-kadang luka pelang lidah. Pasal apa? Mana kerasahan tu? Mapak lidah pula. Nampak lidah pula, terpapak lidah. Jadinya mungkin hati-hatilah. Hati-hati mungkin ya. Jadi orang yang baru kena tu, baik hati-hati. Putus kerana lidah. Auzubillah min zalik. Baik, doktor. Seterusnya, pendapat doktor tentang penjagaan kesihatan mulut sekeluarga. Perlu sekeluarga ni. Apakah pendapat doktor? Terima kasih. Jadinya bagi saya penjagaan kesihatan mulut sekeluarga ni amatlah penting lah. Kepentingannya harus diserapkan pada semua ahli keluarga lah. Penjagaan kebersihan hendaklah menjadi, kalau boleh jadi budaya hidup dalam sesebuah keluarga tu. Jadinya kalau ibu bapa lah memainkan peranan yang penting bagi mencorak budaya hidup ini, budaya hidup sehat ini ya. Jadinya beberapa peranan ibu bapa yang dikenal pasti adalah menjadi contoh atau role model yang terbaik dalam penjagaan kesihatan mulut. Artinya diorang sendiri mesti pandai menjaga jualah kesihatan mulut. Keduanya memberi bimbingan dan pengaruh positif. Ketiga, membantu dan memantau pemberusan gigi di rumah. Keempat, menggalakkan penjumpaan rutin di klinik-klinik pergigian. Dan akhirnya memberi kerjasama dan sokongan dalam apa saja program pencegahan dan sebarang rawatan yang kami tawarkan. Jadi alhamdulillah doktor, kalau kita lihat di depan meja kita ni ada bermacam-macam peralatan jenis-jenis berus gigi, ubat-ubatan berus gigi. Jadinya kalau dapat doktor terangkanlah apakah penggunaan bagi orang dewasa, kanak-kanak dan apa perlunya untuk kita menggunakan kadang-kadang bahan-bahan Colgate ataupun cecair yang boleh digunakan bagi jenis orang gigi dewasa ataupun orang kanak-kanak lah. Silakan doktor. Dari segi pembersihan gigi lah,
Jadinya first berus gigi kita ni mestinya berus gigi kita ni. Berus gigi. Yang dewasa macam-macam ni warna giginya. Farizan baik jom megang yang ni ngawe. Marah sekarang ni seorang saja. Nu damit yang diberinya. Yang damit yang kena beri. Okey. Silakan doktor. Kalau inilah doktor, ada 2 damit ni yang besar. Daripada anak tu ia mula berusia macam 6 bulan ke 9 bulan itu mula sudah mengeluarkan gigi, tumbuh giginya. Jadinya menggunakan saiz kepala berus gigi itu mengikut umurnya lah. Dari 6 bulan. Ada standard ni doktor kalau ani. Itu yang 6 bulan hingga 1 tahun. 9 tahun. Jadi kalau dapat kita close up lagi sedikit supaya nyorang ini sebagai panduan kepada keluarga. Okey. Jadi yang ane is dalam usia berapa bulan ni? 6 bulan ke setahun. 6 bulan ke setahun. Besarnya 5 sen. Okey. Jadi yang sebelah ni doktor? Jadi yang sebelah itu untuk dewasa. 9 tahun ke atas tu. Kanak-kanak 9 tahun ke atas besarnya dalam 50 sen. 50 sen. Artinya duit 50 sen. Duit 50 sen. Manakala yang arah Syarizan itu gimana tu? Ni nah. Ini comel lagi. Ya lagi comel. Orangnya pun comel. Yang bersama. Yang saiznya 10 sen itu untuk dalam setahun ke 2 tahun. 2 tahun. And then dalam yang sebelah kiri itu dalam 2 tahun ke 9 tahun. Yang sebelah kiri ni tu Ini tu Tadi yang kanan ni. Tapi dibuatnya di sini doktor sehingga 24 bulan je. 24 bulan so that mean 2 tahun tu. 2 tahun. 2 tahun. So 1 tahun ke 2 tahun lah. Okey. Itu dari segi pemilihan berus gigi tu. Okey. Dari segi ubat gigi mesti kita pastikan ubat gigi kita ni yang berfluorida. Yang berfluorida. Jadi yang ani minta maaf ni walaupun ada orang nama-namanya yang tentunya ani terpaksa kita ni lihatkanlah juga cara-caranya. Yes. Jadinya mesti kita ni ceklah mempunyai fluorida yang cukup 1100 hingga 1400. Berapa? 1100 hingga 1450 parts per million. 1000 hingga 1400 tahap part per million lah. 4 per million. 4 million. Itu kena pandai tu. Kita ni dah tengok asas saya. Sukatnya cara kami mengukur kadar fluorida di dalam ubat gigi. And then banyaknya tu terpulang pada umur juga. Bawah 2 tahun secalit, 2 tahun ke 9 tahun basar kacang pis hijau, dan untuk yang kanak-kanak 9 tahun ke atas termasuk kita ni orang dewasa full length. Full length of the arah brush tu. Yes, saiz kepala berus gigi itulah. Okey. Lepas itu teknik yang betul dan sistematik. Lepas itu seterusnya adalah berus gigi sekurang-kurangnya 2 kali sehari lah. Itu ia punya recommended number of pemberusan gigi dalam sehari. Terutamanya sebelum tidur pada waktu malam. 2 minit tadi doktor. 2 minit. Tidak, 2 kali sehari. 2 kali sehari. 2 kali sehari berapa minit? Minit itu terpulang pada kita. Kalau kita jenis sepatutnya dalam kurang daripada 5 minit cukup. Boleh Tidak lebih daripada 5 minit. Jangan je 30 saat. Okey doktor. Oleh kerana kita dapat melihat di sini pun ada bahan-bahannya. Kemudian ada satu gigi gergasi di sini juga. Jadi kalau dapat doktor lihatkan cara-cara yang betul secara ringkas lah. Secara ringkas. Okey. Jadinya kalau bagi saya kita bayangkan gigi ini ada permukaannya lah. Permukaannya ia ada permukaan di luar, permukaan di dalam. Sama jauh dengan gigi bawah, di luar, sama di dalam kan. Jadinya kalau kita ni kan membarus itu mesti kita bayangkan semua permukaan itu kita tekanan. Cara di mana kita mulakan itu terpulang pada kita lah. Kalau orang yang suka di bawah dulu, di bawah mana saja. Tapi yang pentingnya pemberusan barus gergasi gigi itu. Pasal giginya gergasi juga. Gergasi juga. Jadinya yang pentingnya gigi itu mesti kena dengan dengan gusi juga lah. Daripada sana. Jadinya ia boleh ada 2 cara. Straight macam tu boleh juga bulat-bulat. Scrubbing ataupun macam manilah. So mesti kita pastikan semua permukaan itu di kanan lah. Kanan lah. Sama jangan lupa memberus lidah. Lidah tu mesti. Sebenarnya indah berapa susah kalau ia teratur lah. So ambil masa. Kita mesti ambil masa untuk membayangkan mana permukaan. Selalunya gagas ni doktor. Selalu yang memberus gigi ni gagas selalunya. Kenapa ia bergagas? Kan capat dia tu. Sayang sekali masa kita begitu